我先打开一下我的 PPT。Ada langsung. Baik, sekarang kita tunggu langsung untuk memulai PPT-nya. Ibu Cingwen, mohon Ya. disampaikan dahulu sedikit biodata dari Direktur Liu Yan. 哦，可以看到对老师，我的屏。可以看到老师，可是如果可以的话，可以请魏老师自我介绍一下。好，我这后面有我的介绍，可以看到吗？Oh, ya, 可以老师。ini sekarang ini sudah mau diperkenalkan diri. 好的，老师可以继续。哦，大家好，我是来自于中国的广东佛山复兴禅城医院，我是佛山复兴禅城医院的大健康医院的副院长，同时也是艾奥玛产业激光美容中心的主任。我啊，在亚洲和中国的多个学会有任职，同时在中国也有很多的皮肤，因为我是皮肤科的医生，所以也有很多皮肤相关的和美容相关的学会的委员。Perkenalkan, saya Direktur Livenyan dari Rumah Sakit Fosun Fosun dan saya sudah saya asli Guangdong, Fosun Fosun dan saya juga seorang dokter di bidang kecantikan juga. Ada langsung di sini. 好，那今天我给大家一起去分享的是关于营养在抗衰老里面的一些作用。前面我已经听到丽塔博士呢有把一些营养跟抗衰老的关系跟大家讲的也非常清楚了。那后面呢，我通过一些我们临床观察当中发现的一些营养物质对于衰老的影响去做一个进一步的阐述。那我们分为几个部分，那第一部分呢是抗衰老营养学的概述，第二部分呢是关键营养素和机制，就是这里边我会把一些丽塔博士提到但是没有展开去讲的，我们可以展开去讲一下。那丽塔博士提到的呢，那我们就简单去带过。那除了营养以外呢，营养还有跟我们现在的一些呃光电的治疗可以去做一些协同同时我们也会去聊一些营养与饮食之间的关系。那最后呢，还有我们医学激光美容中心的介绍。Terkait tadi peran dalam anti penuaan, tadi Dr. Livingan sendiri sudah mendengarkan Dr. Lita menjelaskan dengan sangat jelas mengenai hubungan antara nutrisi dan anti penuaan. Tetapi selanjutnya saya akan membagikan beberapa temuan yang uh, Dr. Liu mungkin dengan rekan-rekannya sudah memperoleh dari hasil pengalaman klinis beliau. Pertama, kita masuk ke beberapa daftar isi, ada beberapa poin, yaitu nomor satu, gambaran nutrisi anti penuaan, nomor dua, mekanisme dan kunci nutrisi, nomor tiga, sinergi nutrisi dan fototerapi untuk peningkatan efektivitas, habis itu pendidikan pasien dan daftar diet, dan nanti akan bagaimana kesimpulan dan prospek di masa depan, bagaimana ada beberapa alat-alat yang akan membantu kita dalam anti penuaan ini. Ada masuk. 好，那第一部分是抗衰老营养学的概述。那这一章幻灯片，那我看前面丽塔博士也有提到过，就是目前来讲，我们对衰老，那我们比较看重的是两个部分，一部分呢就是生物学的老化，它包括一些对于基因的影响，对于线粒体的影响还有一些氧化应激反应还有细胞之间的通讯等等，那这些都是我们已知的跟生物学相关的老化。那另外还有一部分呢是形态学的老化。那我们现在关注的包括面部，包括身体还有皮肤的不同的层次，脂肪、肌肉、骨骼
等等这些部分的老化。所以生物学老化是我们日常肉眼所看不到的，但是形态学的老化是我们能看得到的。那我们就会有人趋向于两部分，一部分是改变身体的形态，进而去改变形态的变化。也有的人呢是先从形态老化入手，让自己首先看起来年轻一点，然后再去联合生物学的一些治疗让整体从内到外整体年轻起来。Nah, kita sekarang masuk ke bagian nomor 1, yaitu gambaran nutrisi anti penuaan, di mana tadi Dokter Rita juga sudah membicarakan bagaimana mekanisme sel kita kepada anti penuaan. Nah, yang pertama adalah penuaan biologis, yang mencakup pengaruh pada gen, mitokondria, stres kita, serta komunikasi antar sel kita, dan proses penuaan yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan habis itu yang kedua ada penuaan morfologis, yaitu perubahan yang tampak secara fisik seperti pada wajah kita, pada tubuh kita, pada struktur kita, pada rambut kita, mungkin seperti yang ada di gambar ya, pada lapisan tulang, lemak, dan lain-lain. Ada beberapa orang juga lebih fokus pada penuaan biologis dan mencoba memperbaiki dari dalam tubuh mereka, mungkin dari konsumsi makanan dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan badan kita yang seperti dahulu. Nah, hasil biologis ini akan memberikan hasil yang menyeluruh di dalam dan keluar. Atau langsung ke继续。那从分子学的机制里边，我们有3个比较重要的部分。那一个是氧化应激和自由基学说，一个是线粒体功能下降的影响，还有一个呢就是胶原蛋白的流失和对于皮肤弹性的影响。那氧化应激是现在我们科学界提出的是最多的就是氧化应激的过程导致自由基的逐渐累积。而累积到一定量的时候，就会造成细胞的损伤和推进衰老的过程。所以从抗氧化的源头开始，我们就可以去做一些抗氧化剂的补充，来有效的去减缓这一过程。而线粒体的功能呢，也是目前这个提出比较多的。那从这个诺贝尔医学奖的获奖这个关注点，就是关注于线粒体的一个功能的变化。我们会发现，随着年龄的增长呢，线粒体的功能逐渐下降，它产生这个能量会逐渐减少，同时影响到了细胞的健康，而加速了衰老。而我们形态学上的表现，可以看到胶原确实出现了流失，皮肤弹性的下降。所以，对于补充胶原和促进胶原蛋白的这个生成，成为我们抗衰老的至关重要的一部分。Baik, dari sisi mekanisme sendiri, mekanisme molekul, kita masuk ke dalam bagian 1, itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah teori stres oksidatif dan radikal bebas. Yang kedua itu ada penurunan fungsi dampak dari penurunan fungsi mitokondria. Yang ketiga adalah kehilangan kolagen dan elastis kulit kita. Mari kita masuk ke nomor 1, stres oksidatif itu adalah dan radikal bebas yang menumpuk bisa merusak sel dan mempercepat penuaan, tapi dengan antioksidannya kerusakan ini bisa diperlambat juga. Nah, untuk yang nomor 2, seiring kita bertambah usia, fungsi mitokondria kita itu mulai menurun. Hal ini mempengaruhi produksi energi dan kesehatan sel kita, dan sehingga mempercepat proses penuaan itu sendiri. Yang ketiga adalah kehilangan kolagen adalah salah satu penyebab utama kulit menjadi kurang elastis dan munculnya kerutan. Menjaga kadar kolagen yang cukup penting untuk membuat kulit tetap awet muda. Oleh karena itu, menambah asupan kolagen dan merangsang produksinya menjadi salah satu tujuan utama dalam anti penuaan. Atau langsung ke继续。那提到营养干预的依据里边，那我们现在比较这个热门的话题就是关于 NAD 加的一个补充。那 NAD 加是细胞能量代谢的关键分子。那 NAD 加的减少就意味着衰老的这个发生。我们前面提到的线粒体，线粒体就是产生 NAD 加非常重要的一个器官。
所以随着线粒体功能的下降 ，NAD 加是必然减少的。那 NAD 加在体内的作用，它有抗氧化的作用，可以减少自由基，可以有这个非常有效的减缓衰老的速度。那同时 NAD 加它也可以促进胶原蛋白的生成，来保持我们皮肤的一个年轻态。所以 NAD 加的代谢是非常重要的。Baik, eh, and kita dalam nutrisi untuk kulit kita sendiri itu ada satu bagian yang paling penting yaitu NAD+. Lah, NAD+ adalah molekul kunci atau peran penting dalam metabolisme dalam energi seluler. Penurunan kadar NAD+ menandakan adanya pertambahan usia atau gangguan pada mitokondria, organel yang sangat penting dalam produksi NAD+. Sering menurunnya fungsi mitokondria, produksi NAD+ ini dalam tubuh pasti akan menurun, dan pastinya NAD+ sendiri memiliki peran yang, oleh karena itu NAD+ memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita dalam proses penuaan ini. Nah, NAD+ juga terbukti sangat efektif dalam memperlambat proses penuaan secara penelitian. Dia juga bisa menstabilkan kolagen, produksi kolagen dalam tubuh kita. 好，那我后面再阐述几个关键营养素的机制。那我们前面提到了 NAD 加，那如何去补充 NAD 加？那我们现在已知的NAD 加的衍生物是比较多的，比方说 NMN，它就是 NAD 加的前体啊，它可以提升细胞内的 NAD 加的水平，来延缓衰老。那食物来源是 NMN 有哪一些呢？就是有像西兰花啊、卷心菜啊这些，它都有微量的 NMN 啊，所以我们可以通过这个日常的补剂啊，就是每天250毫克到500毫克去补充 NMN 来维持体内的 NAD 加的水平啊，所以也有多项研究去证实 NMN 作为补充剂啊，它有良好的耐受性和安全性啊，可以去长期服用来改善我们这个身体的健康状况。同时呢，也有很多的文献认为 NMN 是可以改善人类的睡眠质量的。Tadi kita sudah membicarakan tentang NAD+, lalu bagaimana cara meningkatkan kadar NAD+ sendiri dalam tubuh kita. Lah, saat kita masih bertanya bagaimana cara meningkatkan NAD+. Nah, kita sendiri juga sudah tahu bahwa turunan dari NAD ini adalah NMN atau nicotinamide mononucleotide, ya, yang merupakan prosedur dari NAD+ dalam sel, dan dia NMN ini meningkatkan kadar NAD+ di dalam sel sehingga membantu memperlambat proses penuaan itu sendiri. Juga ada berbagai uji klinis yang membuktikan NMN ini aman dikonsumsi dalam dosis yang tepat. Sampai sekarang pemakaiannya juga jangka panjang yang menunjukkan efek samping yang tidak ada efek jangka panjang yang serius. Juga ada berapa sih dosis yang harus kita konsumsi pada NMN ini, mungkin 250 sampai 500 mg per hari. Itu membantu menjaga NAD+ dalam tubuh kita. Oh, 丁一下老师，现在是还是在衰老分子机制，可是不是在这里吗？我是这个 PPT 停了一下。啊，对，这是衰老的一些分子机制，就是这也是一种营养物质，NMN 现在是可以列为一种营养物质来进行一个补充，来补充这些衰老的分子机制层面的东西。好的，老师，谢谢。啊，Kita masih dalam posisi di bagian nutrisi, jadi kita membicarakan semua dalam nutrisi ini. Halo, langsung. 好，那我们刚才提到了 NMN 可以作为一个补剂，那还有哪些补剂可以来帮助我们改善衰老的状况？那这里有一些文献就提到了姜黄素。那姜黄素呢，它可以抑制 NF-κB 的这个通路。那这个通路呢，主要是一个炎症的通路。
这些通路跟很多的身体的炎症是有关系的，比方说，这个关节炎是有一定关系的。通过抑制这个通路，也就是抑制了一些慢性的炎症，可以，所以姜黄素对于一些慢性炎症性的疾病有预防和治疗的作用。那姜黄素作为一种非常强有力的抗氧化剂，它可以清除体内的自由基，来保护细胞免受氧化的损伤。那我们如何来补充？那姜黄素来讲，对于我们每天的补剂，我们可以去搭配黑胡椒来作为补充，因为黑胡椒可以有效的促进姜黄素在人体内的吸收。每天大概补充是500毫克，可以帮助我们减缓一些身体炎症。好的。 Baik. Tadi kita sudah membicarakan tentang kegunaan NMN, NAD+, yang merupakan suplemen bagi tubuh kita. Lalu apalagi sih yang bisa membantu memperkuat atau memperlambat penuaan kita, yaitu kurkumin atau kita sering ngomong kunyit ya. Dan di sini kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme antiinflamasi dan antioksidan kurkumin itu sendiri. Lah, beberapa literatur menyebutkan bahwa kurkumin itu memperlambat jalur NK-XP dalam mengurangi produksi zat-zat pemicu peradangan. Nah, ini membantu meredakan peradangan dalam tubuh kita secara efektif dan terbukti memiliki efek untuk mencegah penuaan. Nah, kurkumin sendiri itu termasuk antioksidan yang alami yang bisa kita dapatkan di sekitar, bukan Bapak Ibu tahu, yaitu kunyit. Dia bisa lawan radikal bebas untuk melindungi kerusakan pada sel kita. Nah, untuk konsumsinya sendiri paling baik yaitu bubuk kunyit ini dikonsumsi dengan lada hitam supaya bisa diserap oleh tubuh. Lah, dosis suplemennya yang bagus adalah sekitar 500 mg per hari. Oke. 好，那我们再来说一个大家耳熟能详的一个营养素，就是维生素 C。我们知道维生素 C 它与胶原蛋白的合成是至关重要的，它通过激活特定的酶来促进胶原蛋白的生成，从而帮助皮肤恢复弹性和保持它的结构性的完整。而维生素 C 呢，在抗衰老当中，它也承担了一个抗氧化剂的作用，它能去中和自由基，减少氧化应激，来延缓衰老的过程。我们饮食当中其实维生素 C 的来源是非常丰富的，包括柑橘类的、猕猴桃类的、西兰花、彩椒等等。但是食物的维生素 C 不足以来阻止这个抗氧化的进程，所以我们还是建议每天200毫克到1000毫克去做补充。当然这个是要根据每个人的胃肠道的反应不同，如果胃肠道能耐受，我们可以补充的量大一点。而我们常规去通过食物里边去摄取的维生素 C 是远远不够的，而且维生素 C 在比较低剂量的时候，它非常容易被氧化。如果它没有跟其他的抗氧化物一起去食用的话，它到达小肠吸收是非常少的。所以我们还是建议去外源性补充更大剂量的维生素 C。同时维生素 C 有美白和淡化色斑的作用，所以在衰老里边，我们不仅是可以保持胶原蛋白的弹性，同时也可以得到美白这样的效果，所以是一举两得的。好的。 Nah, kita kan tahu bahwa sintesis kolagen itu sangat penting untuk mencegah, untuk membantu kulit kita untuk menjadi lebih elastisitas, dan dia juga mencegah penuaan dalam kulit kita. Lah, seperti yang kita tahu, ada satu vitamin yang sering kita jumpai, yaitu vitamin C, adalah juga faktor penting dalam pembentukan kolagen itu sendiri. Lah, vitamin ini membantu mengaktifkan enzim-enzim yang diperlukan pada sintesis kolagen, sehingga bisa menjadi elastisitas dan struktur kulit itu sendiri. Lah, vitamin C sendiri kan kita bisa temukan pada buah-buahan, jeruk, bahkan brokoli, paprika,
Tapi itu tidak cukup hanya dari situ dan idealnya harus kurang lebih kita dapat sehari itu 200 sampai 1000 miligram per hari. Oleh karena itu kita juga tidak bagus juga kalau kita mengkonsumsi lebih daripada 1000 miligram per hari. Selain menjaga elastisitas kolagen, vitamin C ini juga berperan dalam yang kita tahu ya, memutihkan kulit, mengurangi noda hitam, dan secara bersamaan semuanya ini karena kita bisa menghasilkan kolagen, bisa memutihkan juga ini bisa jadi apa benar satu langkah, tapi kita bisa dapat 2 kesempatan atau misalnya sekali mendayung 2 pulau terlewati seperti itu. Atau langsung.好，我们再来提一下维生素 D 啊，维生素 D 呢，是在我们光老化里边起到非常重要的作用。我们知道日晒以后，我们自己的皮肤本身就会产生维生素 D 啊，那但是我们亚洲人群为了让自己白一点，往往会做一些防晒的动作，而过度的防晒有可能会造成体内维生素 D 的一个减低啊，所以我们也可以去通过外源性补充来帮助我们维持皮肤里面的维生素 D 啊。那维生素 D 呢，它对于细胞的生长和修复都非常重要，而且它可以有效的抵抗光老化和对抗紫外线。那维生素 D 呢，有助于钙的吸收和骨骼的健康，同时它也可以减少皱纹和色斑的形成。所以维生素 D 对于皮肤的衰老也是非常重要的。那普通食物来源，我们主要像蛋黄啊、深海鱼啊和一些动物的肝脏啊，还有一些乳制品里边可以摄取到维生素 D。那如果我们从外源性补充，大概每天800到2000个单位来进行一个补充。所以维生素 D 我们可以去测一下，有一些人我们可以去通过血液检测，会发现它的维生素 D 的减少。那确实我们这个国内有一项调查是发现，在30岁到40岁的女性里边，因为她们做的过度的防晒，造成她们体内维生素 D 的减低。那从而会发现维生素 D 的减低的这一群人群的女性雌激素的这个也是减低的啊，所以对维生素 D 也可以有效的保持女性的激素水平。好的。Apa? Eh, setelah kita ngomong vitamin C, ada vitamin selanjutnya ada vitamin D. Nah, vitamin D ini seperti yang kita tahu, dia memiliki peran untuk melawan sinar UV. Nah, kita orang Asia kadang kan eh, suka melakukan perlindungan pada tubuh kita pakai jaket, pakai payung untuk lain-lainnya untuk melawan sinar UV itu supaya ya untuk kulit kita tetap cerah. Habis itu juga bagus untuk produksi vitamin D kita ternyata yang yang biasanya kurang gitu. Oleh karena itu, biasanya supaya di vitamin D kita ini bertambah, apalagi fungsi vitamin D itu kan eh, apa bisa dapat dari cahaya matahari, tapi kita takut mungkin hitam dan lain-lain, kita bisa menambah konsumsinya dari eh, makanan ataupun vitamin tablet seperti itu. Nah, vitamin D ini bisa dikonsumsi kurang lebih 800 sampai 2000 IU per hari. Selain itu, vitamin D ini juga membantu penyerapan kalsium, menjaga kesehatan tulang, serta dapat mengurangi pembentukan kerutan dan noda hitam pada kulit. Oleh karena itu, kita bisa bicara bahwa vitamin D ini sendiri itu sangat penting bagi tubuh kita. Terus, 那我们再来谈一下维生素 A。那维生素 A 是一个非常有名的抗氧化物质，那特别是在皮肤科学方面啊，那曾经就有个皮肤的这个著名的医生提出过，维生素 A 其实是在维生素 A 的发现对于皮肤病治疗有至关重要的作用。那维生素 A，那特别是活性形式是视黄醇啊，它可以通过中和自由基来保护皮肤的氧化应激，从而减缓皮肤的衰老。而且维生素 A 有促进皮肤的细胞的更新，加速伤口的愈合，同时改善皮肤的质地。那维生素 A 在抗衰老当中可以改善
我们皮肤的痤疮啊，那还有抑制皮脂腺的过度分泌等等。同时，它可以调控角质细胞啊，来减少皱纹，来淡化色斑啊。所以维生素 A 在皮肤里的作用是非常重要的。维生素 A 的食物来源主要是动物肝脏、胡萝卜素啊、番茄、菠菜等等这些食物。那男生和女生每天补充的量是不一样的特别是对于有色人种，很多有色人种希望自己美白，他会外用维生素 A 但是外用维生素 A 对于有色人种的这个皮肤是非常不耐受的很多的化妆品里边有添加维生素 A， 但是对于有色人种都是经常会出现一些干燥啊、脱皮啊、敏感等等这些症状，所以我们更建议去食物或者补剂来补充维生素 A， 来达到一个抗衰老的目的。好的。Selanjutnya kita masuk ke poin, tadi kita udah ngomong vitamin C, vitamin D, sekarang kita masuk ke vitamin A. Lah, kita sendiri tahu bahwa vitamin A ini punya fungsi penting pada antioksidan dan terutama pada kulit kita. Lah, kita pasti banyak tahu dari dokter-dokter kulit selalu ngomong bahwa, terutama pernah menyatakan bahwa penemuan vitamin A ini memiliki peran yang penting dalam pengobatan penyakit kulit. Lah, vitamin A terutama dalam bentuk aktifnya yaitu retinol dapat melindungi kulit dari oksidasi dengan cara menangkal radikal bebas dan secara menyeluruh. Nah, kita juga tahu vitamin E ini juga membantu memperbaiki tekstur kulit kita supaya lebih tetap elastis pastinya. Habis itu menjaga produksi minyak kita, habis itu serta mengatur pertumbuhan sel kulit untuk mengurangi kerutan dan memudarkan noda hitam. Jadi kita sudah tahu di sini bahwa peran vitamin A itu sendiri itu sangat penting. Kita juga sering menemukan vitamin A itu dari tablet, mungkin krim kecantikan lainnya itu pasti ada vitamin A. Tetapi lebih baik kita juga kebutuhan harian vitamin A untuk pria dan wanita itu sebetulnya berbeda-beda lah. Untuk kulit kita kan ada bermacam-macam, ada yang mungkin lahir putih, ada lahir kuning, ada lahir hitam, jadi itu juga kebutuhannya juga berbeda-beda. Lah, lebih baik kita bisa dapatkan itu kan dari makanan seperti mungkin wortel kita tahu, dan lain-lain. Juga lebih baik dibandingkan kita menggunakan obat-obatan ataupun krim itu sendirilah. Berapa banyak yang perlu kita konsumsi? Ada 700 sampai 900 REE untuk seharinya. 可以继续下一步。那最后就是提出的就是蛋白质蛋白质是这个人体的细胞和组织的一个基本构成那蛋白质可以帮助我们维持皮肤的弹性，所以补充优质蛋白是非常重要的同时优质蛋白也可以帮助我们去合成胶原蛋白我们通过补充蛋白质或者是补充一些胶原蛋白，我们可以通过一些口服还有一些这个胶原蛋白的口服液胶原蛋白的胶囊等等，这些都可以去帮助我们来生成我们身体的胶原蛋白。当然，这个生成的过程是受到你外界的影响的比方说，我们可以去通过运动来促进这些蛋白质的吸收和合成，也可以去做一些光电的项目来促进这些蛋白质的有效利用。所以通常我们没有做运动或者没有去做这些美容光电项目的时候补充过量的胶原蛋白是没有意义的，因为人体是不需要去合成的当我们运动或者是做了这些这个美容项目以后，那我们的细胞就处在一个激活的状态，而激活的细胞它可以主动向这个肠道去寻求来吸收更多的蛋白质，来合成我们自身的胶原蛋白。好的。Nah, ini bagian terakhir yaitu protein kolagen. Dan kolagen adalah komponen yang termasuk komponen yang paling penting ya untuk dan
komponen dasar sel tubuh kita dan jaringan tubuh kita. Lah protein sendiri itu kan membantu menjaga elastisitas kulit kita dan mengonsumsi protein yang berkualitas itu sangat penting. Itu sendiri kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Protein yang berkualitas juga mendukung sintesis kolagen. Lah, kita bisa menambahkan asupan protein atau kolagen melalui suplemen yang kita konsumsi melalui mulut kita atau dari kapsul, kolagen, dan lain-lain. Lah, setelah itu, bagaimana sih untuk meningkatkan penyerapan dan sintesitas protein itu sendiri? Nah, biasanya kita bisa ada, dokter Lee katakan ada terapi cahaya, ada juga perawatan estetika berbasis teknologi cahaya itu sendiri. Biasanya jika kita tidak berolahraga atau tidak menjalani perawatan estetika seperti itu, kita biasanya mengonsumsinya kolagen ini dalam jumlah yang maksudnya pil itu berlebihan dan itu sebetulnya kurang efektif. Namun saat kita berolahraga atau menjalani perawatan di mungkin ngomongnya laser Bapak itu sel-sel tubuh kita berada dalam kondisi aktif dan secara aktif akan menyerap lebih banyak protein atau kolagen itu sendiri. 那还有我们在提到是白藜芦醇，那白藜芦醇它可以通过激活 SIRT 这个基因来提高细胞的抗氧化能力啊。那有一些文章指出，白藜芦醇是目前已知的抗氧化的营养物质里边抗氧化能力最强的啊。白藜芦醇呢，它在像这个红葡萄酒啊、花生这里边都有大量的存在。那我们也可以通过这个外源性补充啊，比方说每天100到500毫克啊，我们很多的食物里边也有，但是像我前面提到的葡萄酒啊、蓝莓啊、桑葚啊、黑巧克力啊，它的含量都是非常低的。我们可以长期通过外源性的补充来达到一个抗炎和抗氧化的能力。而且我们前面提到的 SIRT 这个基因呢，主要是这个对于胰岛素的这个活性有比较好的这个激活的这个能力啊，所以白藜芦醇它除了抗炎以外啊，它可以帮助我们胰岛素变得更活跃啊，来去抵抗一些代谢性疾病，来影响我们的抗衰老和减少心血管疾病的发生。好的。Tadi kita sudah membicarakan tentang protein dan kolagen. Nah, sekarang kita masuk kepada bariluzon ini resveratrol ya, terhadap apa pengaruhnya resveratrol ini kepada umur sel. Nah, resveratrol sendiri bekerja dengan mengaktifkan gen kita yang meningkatkan kemampuan pada antioksidan dalam sel kita itu sendiri, lalu membantu melindungi sel kita dan dari kerusakan akibat radikal bebas sehingga bisa membantu kita memperpanjang umur sel kita. Nah, juga kita bisa menemukan ini tuh dari beberapa makanan seperti kulit anggur merah, blueberry, murpei, bahkan coklat hitam. Nah, semuanya ini tapi kandungannya itu sangat sedikit atau rendah. Nah, tapi perlu untuk kita konsumsi dalam jangka panjang, Bapak Ibu. Dosis suplemennya itu harus berapa? 100 sampai 500 mg per hari. Habis itu secara penelitian juga resveratrol ini bagus untuk menjaga tubuh dan menjaga kesehatan kita. Juga memiliki antiinflamasi dan antioksidan dan kedepannya kedepannya resveratrol ini bisa jadi bagian penting dalam pengobatan pada anti penuaan. 好的，那我们再来提一下这个欧米伽三啊，前面丽塔教授也有提到过这个部分。那就是欧米伽三呢，它有明显的抗炎的作用。那目前饮食上主要是三文鱼啊、沙丁鱼啊等等有这样的很高含量的欧米伽三的存在。那同时呢，人类也可以通过食用亚麻籽奇亚籽、核桃等等来补充欧米伽三的前体啊。通过补充这些，人类体内是可以自我合成欧米伽三的啊。
但是这些量都是往往不够的，我们可以通过来每天的补充EPA 和 DHA 每天大于500毫克这样的一个剂量每天来补充那我们知道 DHA 主要是在大脑里边的这个欧米伽三，它可以促进我们这个儿童的大脑的发育。那 EPA 呢，主要是来帮助我们这个预防一些心血管的疾病，所以它们两个合起来补充的效果是更好的。所以目前来讲，临床上已经有大量的证据都可以表明欧米伽三除了抗衰老，同时可以改善皮肤的状况，还有减轻炎症这些都是有非常充分的科学依据的。好的。Oke. Sekarang kita masuk ke bagian nutrisi yang penting juga yaitu omega 3. Omega 3. Omega 3 sendiri itu penting bagi kulit kita untuk anti-inflamasi yang kuat. Efektif ini menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh kita dan berperan penting untuk pencegahan serta pengobatan pada penyakit kronis. Kita bisa temukan ini dari makanan seperti ikan laut, salmon, sarden, biji rami, atau tadi yang kita sebut tadi sudah disebutkan chia seed, kenari, juga ada berapa sih dosis suplemennya APA plus DHA kalau nggak salah ya Bapak Ibu 500 mg per hari. Nah itu sesuai dengan rekomendasi WHO 2020. Nah itu juga dikonsumsi terbagi saat makan. Nah peningkatan fungsi penghalang kulit ini dari omega 3 itu bisa kita lihat bahwa dia itu membantu menjaga perlindungan kulit kita, mempertahankan kelembapan kulit kita, mengurangi kerusakan sel kulit kita, dan secara bukti klinis pun itu omega 3 itu memperbaiki kondisi kulit, mengurangi peradangan, dan memberikan dasar ilmiah untuk efek anti penuaan. Terima kasih. Ada langsung ke Yesus. 那我们最后来讲一下营养和光电的协同的增效。那我们做了这些光电项目以后，它对我们的皮肤有一定的损伤或者是激活了一部分的细胞，那如何能获得更好的效果呢？那术后的初期，我们可以通过紧急的补充一些营养素，来促进伤口的愈合，来减少炎症。我们前面提到过，比方说对于胶原蛋白的补充对于维生素 C 和锌的补充，这些都是证实可以有效的在短期内快速帮助伤口愈合的有效营养素。那同时呢，我们还可以根据你不同的需求，比方说我们做一些美白性的治疗，那我们就可以补充一些像维生素 C、维生素 A 或者补充一些白藜芦醇，我们前面提到过的这些都是可以帮助我们皮肤美白的那对于痤疮类的就是炎症性的痤疮类的皮肤，我们可以补充这个我们前面提到的维生素 A 维生素 C 都是可以的维生素 A 可以帮助我们痤疮的一个治疗那对于有一些美白类的，比方说姜黄素和维生素 A， 它都是有一定颜色的。那我们需要这个自己更白一点，我们可以去补充一些不含色素的维生素 A， 来更有效的来帮助我们达到美白的效果。那从长期来一看呢，我们可以去增加一些抗氧化剂和欧米伽3脂肪酸的摄入，来帮助我们维持这个良好的这个皮肤的形态，来增强皮肤的屏障功能。好的。Mohon maaf. 5-7 menit lagi ya. Ternyata liburan ke Cina lebih murah dibanding liburan ke Jogja atau Bali loh. 7 menit lagi ya Bu Yan. Berarti siap Bapak。没事，就是我们有
最后5个分钟有到7分钟. Nah, 可是我先翻译一下. Jadi kita sudah masuk ke poin ketiga, yaitu kolaborasi antara nutrisi itu sendiri dengan cahaya laser. Nah, untuk kebutuhan nutrisi pada yang kita akan masukkan adalah untuk pasca pemulihan operasi. Pada fase awal, yaitu kebutuhan nutrisi secara pasca operasi, pada fase awal setelah operasi tubuh itu sangat membutuhkan seperti vitamin C yang sebelumnya kita bicarakan, vitamin C, vitamin A, zinc untuk membantu mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi peradangan. Nah, selama proses pemulihan itu sendiri, kita asupan antioksidan seperti lemak, omega 3 itu sendiri itu membantu regenerasi sel dan memperkuat fungsi perlindungan kulit. Nah, ini untuk pemulihan strategi nutrisi untuk pemulihan jangka panjang. Selanjutnya adalah program suplementasi nutrisi yang dipersonalisasi, yaitu nutrisi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang pribadi yang setelah melakukan beberapa jenis operasi yang mereka lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 好，我们最后介绍一下我们这个禅医激光美容中心。我们是成立于2014年，目前在中国是一个3级甲等综合性医院里边的激光美容中心。那我们目前拥有国际先进的设备，大概30多台。目前我们这个服务的会员大概是3万多。然后这是目前我们这个激光美容中心有很多的这个可以解决的问题，包括色素啊、痤疮啊、衰老的问题啊，还有产后修复啊，还有腋下多汗呐，还有玻尿酸的注射，还有一部分的手术和皮肤管理的项目。Baik, Rumah Sakit Fosun sendiri itu sudah didirikan pada 2014. Kita sebelumnya sudah punya sekitar 30 alat medis canggih yang dihasilkan, seperti nanti akan dijelaskan selanjutnya. Habis itu juga sudah berkembang selama 10 tahun. Pusat kecantikan ini juga kita sudah memiliki banyak tenaga medis, perawat, lebih dari 30.000 anggota. Nah, pusat ini membagikan layanan ke dalam 6 sub pusat utama, yaitu pusat kecantikan laser, pusat estetika emosional, pusat pemulihan pasca melahirkan, pusat perawatan kulit, pusat transplantasi rambut juga, pusat pembentukan tubuh, dan lain-lain. 这个就是我们目前这个全世界拥有的全世界各个国家的先进设备有30多台那这个像这个光子平台，我们是用来做美白的还有一些这个美国的科医人的 M22 的光子嫩肤那这个是这个热玛吉是用来做皮肤收紧的。目前我们在中国是单机治疗量最大的一个机构我们每年大概治疗1000多个这个做皮肤收紧的，目前在中国是十分领先的。刘老师，我觉得这个照片是 PPT 是登了，所以没有那个好像你们的照片，或是你们是因为还是在那个衰老的分这期质。我觉得这个 PPT 还是定的。就你的 PPT 里边没有这些是吧？我在这个 Zoom 这个演导会没看见那个照片，老师，对不起。你那边是看不到我放的这个吗？对，老师，这个还是听在那个衰老分子机制。是这样的。嗯。那是我这边放的吗？还是你那边放的？我没有放的，老师。你看不到我这边的 PPT 是吧？对，老师。看到，可是盯了。看到了，可是盯了，你 PPT 盯了，没有继续。我的 PPT 停了。
停了，对，在那个衰老分子棋子第一、第二、第三那个。啊，现在可以看到了吗？我又重新播放，哦，我看看是不是是我这边的问题吗？哦，那会很抱歉，可能是的，老师。啊，好，等一下，好的，老师。Izin Bapak Ibu sekalian, sepertinya tadi PPT-nya berhenti ya. Jadi mungkin mau diperbaiki terlebih dahulu oleh Dr. 我 Liu. 重新共享一下。 Jadi ada beberapa gambar yang kayaknya tadi ada langsung beberapa yang diperlihatkan. 现在看到了吗？ Oh, 现在看到了吗？看到了，老师，哦，看到了，好，老师。可能刚才停了。啊，就是我们对，介绍一下这对不起，个老师，谢谢。我们的核心项目啊，哦，嗯，就是目前我们这个紧肤的射频项目，目前在中国我们是全国领先的，一年可以治疗1000多个做紧肤的这个求美者。这个治疗每年只需要做一次，就可以保持我们皮肤的紧实状态。 baik. Rumah sakit Fosan sudah memiliki sekitar 30 mesin seperti tadi laser untuk pemutihan kulit, habis ada juga mesin cahaya dan dari perusahaan Amerika seperti Lumenis M22 yang dirancang khusus untuk terapi cahaya. Alat pemanas juga ada untuk mengencangkan kulit kita. Juga di institusi ini juga memiliki jumlah perawat yang sangat banyak. Setiap tahunnya kami melakukan lebih dari 1000 prosedur pengencangan kulit, menjadikan kami salah satu yang terdepan di Tiongkok pada bidang ini. Nah, selanjutnya ini sesuai dengan PPT adalah Thermage atau teknologi non-invasif tanpa operasi untuk mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, dan merangsang produksi kolagen baru dan membentuk wajah tanpa luka. Cocok untuk mereka yang ingin hasil awet muda tanpa bedah. Sudah ada 1000 alat ini. Apa? itu terapi cahaya, menggunakan cahaya, Ibu Iya, Jacqueline. iya. Ya. 就是用那个光吗？老师，那个没有光，它是电射频。 oh 啊， oh ya, iya Bapak menggunakan apa? Laser, Oh, itu laser ya. Oke. ya laser. 就是有色人种可以进行治疗。这个不是激光。 Oh, jadi orang bisa menggunakannya juga. Ini bukan pakai apa terapi cahaya seperti itu Bapak, laser lebih tepatnya. 这个是用来治疗腋下多汗和异味的。那这个在全世界已经有40多个国家通过认证。那它一次治疗就可以永久有效，就是不需要通过手术。它这是一个仪器的治疗，它通过加热来分解汗腺，来减少你的出汗和减少味道的发生。目前我们在中国也是最早开展这个治疗的。 Jadi yang selanjutnya ini adalah Miradrai. Mungkin kalau untuk ketiak, untuk bulu ketiak atau untuk keringat. Nah, ini cuma ada 40 alat saja, dan ini termasuk bisa dibilang bahwa Rumah Sakit Fosun Fosun ini yang tercanggih dan terutama di Tiongkok sendiri dalam bidang ini. Juga banyak uji klinis mengatakan bahwa 90% pasien hanya perlu satu sesi tanpa perawatan ulang sudah nanti apa bahasanya bulu ketiak atau bulu-bulu lainnya sudah hilang. Sudah langsung. 这个是冷冻减脂。它就是不用通过手术来减少脂肪，可以减少身体的腹部脂肪啊，还有大腿的脂肪啊，还有这个手臂的脂肪。所以它只是一个治疗冷冻的设备，它是通过低温
来达到一个抽脂的目的。目前在我们中心也是这个全国使用量比较大的医院。 Baik, selanjutnya ini ada alat untuk pendinginan atau juga untuk penghilang juga folikel rambut dan lain-lain. Ini sudah ada kurang dari tahun 2021. Ada juga sudah berkontribusi kurang lebih 5 tahun. 这个是植发，就是植发机器人，就目前这个非常先进的这个植发机器人，它是就是通过这个医疗的 AI 来去制定一个最好的算法，来帮助我们取到最好的毛发，得到更高的一个存活率。目前我们也是中国仅有的8台这个美国的这个植发机器人。 Miss Ching Wen, 3 menit lagi ya. Ya, baik Bapak. Selanjutnya ini kita masuk ke robot untuk menanam rambut ya, namanya Artas, yaitu menggunakan 3D ataupun AI ya, untuk menanam rambut pada rambut kita. Yaitu juga di sini pisaunya itu khusus ya, tidak seperti pisau tradisional lainnya. Jadinya dia memberikan efek trauma yang sangat kecil bagi kita untuk menanam rambut. Habis itu juga robot ini sudah teruji di Amerika Serikat sudah lebih daripada 12 tahun. Jadi pastinya teruji klinis. Dan kalau bisa kita lihat klinisnya sendiri, robot ini tuh bisa mempersingkat waktu dalam menanam rambut. Oh, 等一下，老师，就是我们有最后3分钟。好，那我就3分。简单过一下啊。那我们也是一个科研院校，我们除了一些日常的治疗工作，我们也是这个广州中医药大学的教学基地啊，我们也培养一些学生。那这个就是我们中心的一些内部的情况，也欢迎大家来到我们中心参观指导。 Jadi Rumah Sakit Fosun-Fosun ini juga membuka perguruan tinggi di Kuantong untuk pengobatan tradisional juga. Banyak yang sudah ke sana dan kita sudah banyak teruji klinis, banyak data-data kami juga ada klinik kami juga membuka bagi Bapak Ibu yang ingin kalau ke Cina mau mampir ke rumah sakit kami. Baik, terima kasih. Pak Lashi, sisi. Baik, 这个 Bapak. 是我们的一些联系方式。 Oh ya, oh ya. Ini berikut adalah WhatsApp kami. Kalau ada Bapak Ibu yang mau mengontak kami bisa scan WA. Bisa kontak ke kami jika tertarik. Ada beberapa banyak alat-alat tadi. Mungkin agak sedikit terlewat karena PPT-nya tadi berhenti. Mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih banyak sama mungkin kontak personnya. Ya, itu kode 86 itu kode Tiongkok. Oh, pas iya Bapak, itu Iya. nomornya. 86139188503110. Iya, sepertinya iya Bapak. Saya masih belum scan kontaknya seperti tapi kalau plus 86 itu sama kayak kami plus 62 kan. Kalau plus Ya. 86 punya Cina. Siap. Ya. 等一下，那非常感谢刘老师今天的分享，很高兴今天能为您翻译。翻译中如果有不完美的地方，我很抱歉，还请你已经很好了，已经很好了。可是如果这里刘老师好的，那刘老师有最后什么想给大家分享一下？最后，这个非常荣幸能受到邀请来进行这次的网络上的分享。这个我也希望大家有时间到中国来可以我们互相学习、互相交流一下。好，谢谢大家。 Oke, baik kata, baik kata Lila ada yang direktur adalah saya sungguh sangat
bersyukur, sangat bangga bisa datang ke sini untuk membagikan beberapa penjelasan untuk kita yang ada di Indonesia. Juga berharap pemateri yang dijelaskan bisa ditangkap oleh para pendengar pada seminar hari ini. Juga kalau misal mungkin Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian datang ke Cina, bahasanya monggo untuk datang, untuk mampir ke klinik kami, seperti itu. Oke, terima kasih interpreter yang bagus, yang cerdas. Ya, Pak. Ibu Cingwen, izinkan saya memanggil Ibu atau Mau manggil Cingfen saja, Pak. Tidak masalah, Cingwen, Bapak. Mau Cingwen. Ibu boleh. Oke, Cingfen atau Cingfen? Cingfen. Cingfen. Terima Iya. kasih Cingfen, tolong sampaikan pada Direktur Liu Fengsheng. Kami dari PIKTI mengucapkan terima kasih mendapatkan pencerahan berkaitan dengan peran nutrisi untuk terapi anti-aging. Tadi disebutkan bahwa mengapa terjadinya penuaan sebagaimana dijelaskan dokter-dokter sebelumnya, yaitu karena adalah pemendekan telomer, ya, ketidakstabilan genomik, epigenetik, dan kemudian disfungsi mitokondria, begitu juga penuaan seluler dan disable makroautophagy dan stem cell, kurang sel dan disfungsi mitokondria, dan ketidakteraturan masuknya nutrin serta nutrin, dan ketidakseimbangan makrobiotik, ketidakseimbangan mikrobiota yang ada di dalam usus. Nah, tadi disampaikan juga berkaitan dengan dari peran tentang kolagen. Seperti bagaimana disebutkan tadi, kita perlu memanfaatkan kulit anggur dan blueberry serta coklat hitam dalam nutrisi kita. Itu sebagai untuk antiinflamasi, antioksidan, dan anti penuaan. Begitu juga disarankan untuk mengkonsumsi omega 3. Omega 3 itu penting sekali untuk kesehatan kulit. Omega 3 lebih banyak terdapat pada ikan salmon, ikan sarden, flaxseed, biji-bijian, dan chia seed. Betul ya, Ceng Fen? Begitu juga di rumah sakit ada pengencangan kulit dengan alat-alat tadi. Nah, nampaknya apabila saya ngelihat ini Cingwen, ini kulitnya mulus ya, kenceng. Apa sudah melakukan seperti itu Cingwen? Kulitnya mulus dan glowing. Nah, dalam untuk menampilkan awet muda, sebagaimana tadi ada mesin-mesin tentang menanam rambut dengan menggunakan robot di rumah sakit Fosan. Ya, Cingfen. Untuk itu nanti ini akan segera kita buka pertanyaan-pertanyaan sebagai pertanyaan pembuka dari kami, sementara belum ada yang lain. Di kulit anggur, blueberry, dan coklat hitam, serta tadi berkaitan dengan kunyit. Mengkunyit itu untuk antiinflamasi, dan kunyit dan lada hitam. Di situ ada kolagennya. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Direbus atau tidak? Pagi hari, siang hari, atau menjelang tidur? Tolong sampaikan kepada Direktur Liu Fengsheng. 李老师，接下来是观众的一个问题。那想知道这个意见，你告诉我们是有黑巧克力，也是草莓或是等等的。然后那个等一下，黑辣椒跟什么？是那个黑辣椒跟黑胡椒和姜黄素是吗？对，就是我们要什么烤一下嘛，然后甚至早上或是晚上，就是比较好。就是黑胡椒和姜黄素吃的时间，是吧？对。就目前来讲，因为姜黄素如果用补剂来讲，姜黄素和黑胡椒，我们的时间并不是要求的那么高，我们可以随餐服用，因为它里面有大量的这个脂溶性的物质，所以我们可以通过饮食里边获取的油脂，我们可以把姜黄粉、黑胡椒粉撒在我们的食物上，
来一起摄入就可以了，不需要单独的去那个吃这些胶囊啊或者是药片啊。那这里边值得需要注意的就是维生素 A 它是我们是建议在这个如果你吃的维生素 A 量比较大的时候，我们就建议你在晚餐的时候去食用那因为维生素 A 本身它对光有一定的影响所以这一类的姜黄素其实本身它也是有一定颜色的，为了避免你皮肤的颜色加重你如果有这个担心，是可以晚上服用的，其他就没有什么特别担心的Jadi kalau untuk kunyit tadi Bapak sama lada hitam itu tidak perlu melihat apa ya mungkin malam atau siangnya. Yang penting harus dikonsumsi bersamaan karena itu lebih baik. Habis itu untuk yang selanjutnya adalah yang mungkin tadi diomongin ada satu lagi ditambah sama profesor yaitu dari vitamin-vitamin lainnya itu boleh dikonsumsi kapanpun. Tapi kalau yang vitamin A lebih baik dikonsumsi malam hari karena vitamin A sendiri itu ada agak sensitif dengan cahaya. Jadi lebih baik dikonsumsi apa lebih baik untuk kulit itu dikonsumsi saat malam hari. Begitu. Nah, untuk Tadi direbus atau diapain kunyit sama lada itu? kunyit sama lada. Oh, 那个黄姜跟那个什么？等一下，黑胡椒是必须烤一下吗，老师？我是这有吃的，然后喝的。就是它两个我没听明白，就是我刚才说的是他们两个合起来食用，可以互相促进他们的吸收。当然你也可以分开使用的。就是有可以没有什么做炒一下没有，可以吗？不用，它不用可以，哦，就是必须喝。它可以作为姜黄素和黑胡椒可以作为它本身就是食物的调料它是可以不用加热的。Oh. Ini Bapak izin kalau untuk tadi kunyit dan apa lada hitam itu tidak perlu, iya tidak perlu apa kan dimasak terlebih dahulu atau kena panas terlebih dahulu nggak usah karena seperti yang dimaksud oleh Direktur Leo sendiri adalah ini sudah berbentuk bubuk gitu loh Bapak, jadi sudah bisa langsung konsumsi seperti itu. Oh, berbentuk bubuk langsung dicairkan dengan air panas. 就是有人睡吗？kunyit sama 我 bubuk 是 lada 吃 hitam. 的，那个我自己就是把它放到咖啡里边一起喝下去。好的老师。Jadi kalau 就 untuk 是姜黄素美式，大家有听说过这个饮料吗？ jadi apa ada kayak bubuk kunyit atau bubuk lada hitam itu langsung kalau untuk Direktur Leo sendiri langsung dimasukkan ke dalam kopinya, jadi langsung diminum gitu Bapak. Oke. Ya, Kayak bisa minum langsung. kopi ya, Jadi, diseduh ya. ya, izin mungkin tadi katanya Direktur Leo juga, apakah di sini ada yang tahu mungkin apa bubuknya kunyit itu? Pasti kan Ada, enggak ya, banyak sekali bubuk kunyit. 就是有很多的老师在这里，就是那个对印尼那边的饮食里边有很多都有这个东西吧包括肉桂肉桂也是可以用来，也是含有姜黄素的，对吧？对，老师。可是我们可能是在这里是热的，什么跟热水喝的，对。对它只要有油脂就可以了，它是脂溶性的好的。Oke, halo langsung. Jadi pokoknya tidak perlu, ya itu kembali lagi sih Bapak, karena kan itu nutrisinya apa buat nutrisi aja, jadi nggak perlu yang terlalu memikirkan pakai air panas, air dingin ataupun apa, yang penting dikonsumsi seperti itu. Konsumsi. Perbandingannya lebih banyak kunyitnya ya dibanding lada hitam. 1 sendok. Ukuran. 姜黄素的那个姜黄素比较多，或是黑罗姜比较多，老师。姜黄素多。Oke. Kunyitnya yang lebih banyak Bapak. Iya. Jianghuangsu itu kunyit ya. 姜黄素，对。就是咖喱那些里边都含有姜黄素是吧？ Oke, Cing Wen, ada pertanyaan dari Sugiyarti.
Saya baca M on. Hai Hong Kong, yau mo kungsi yugo yau hai pintu taiji. Coba dibaca Sugiyarti ini. Oh, kayaknya kalau ini ini pakai bahasa, karena bahasa Mandarin sendiri ada macam-macam ya Bapak. Ya. Kalau nggak pakai apa bahasa langsung, kayaknya bahasa Kanton deh Bapak. Oh, bahasa Kanton ya. Maaf kalau di situ saya masih belum bisa. Harus Ya, belajar ya. kembali. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Masih pertanyaan yang lain, ada satu message. Oh, bahasa Kanton. Kok bahasa Kanton ya? Ini teman kita kerja di sana. Ini kemudian ada pertanyaan dari RG Rina, Ibu Rina pastinya ya. Ibu Ching Fen, bubuk kunyit dan lada hitam jumlah yang diminum satu kali makan berapa gram? Terima kasih. Tetap itu karena mudah di gramnya ya Bapak ya. OK，那我们还是在那个讲黄粉的这个多少个，然后等一下，黑胡椒是多少个？老师，我们想知道那个是比较容易，可能他们想知道就是比较容易喝的哦，多少个？多少个？啊，是多少毫克是吧？克的那是这个意个5颗4颗，哦，你说喝的吗？喝的对，吃的对，吃的啊，喝的对，抱歉。给大家需要多少个？啊，就是姜黄素每天500毫克就可以了啊，每天500毫克，你是不懂吗？老师500毫克那个克就的那个很少。我自己喝的那种就是跟一包咖啡的量是一样的啊，哦，就是一包咖啡一包姜黄粉，它们两个的量差不多。katanya kurang lebih 500 gram sebenarnya, tapi kayaknya ada terlalu banyak ya. Tapi katanya kalau di sana itu sudah ada bentukan apa, kantong-kantong gitu Bapak. Jadi saset, pas bentuk iya saset. sasetnya, begitu. Baik, untuk Direktur Liu Feng. 大家特别关心这个姜黄对，粉。很关心，就是害怕，就是如果太多的话了，是可能有问题的，对身体。不用担心它会过量，但是姜黄粉食用多了以后，它会让你的皮肤染色，这个确实是，就是有一些人他比较在乎自己的肤色的话，就要谨慎去使用姜黄粉。Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan Bapak Ibu berapa banyak yang maksudnya mau dikonsumsi sebetulnya. Karena mungkin dikhawatirkan ada beberapa orang itu kan mikirnya kalau kita banyak konsumsi kunyit itu kan ke kulit kita mungkin, maaf ya Bapak, mungkin bikin kulit lebih kuning dan lain-lain, itu dapat dimengerti. Tapi kalau secara nutrisi seperti bubuk kunyit sendiri itu sudah sangat bagus. Oke. Yang jelas sampaikan pada Direktur Liu Fengyan bahwasanya tadi nutrisi-nutrisi yang ada pada kulit anggur, blueberry, coklat hitam, ikan salmon, sarden, flaxseed dan chiaseed itu mudah dicari dan bisa dikonsumsi ya. Terima kasih kami ucapkan, namun yang utama kami mohon Direktur Liu Fengyan berkenan untuk memberikan closing statement, terutama apa yang bisa mudah digunakan, dilakukan di setiap hari, khususnya kaitannya dengan untuk perawatan kulit. Istilahnya di titik-titik mana apa ada yang perlu dimasase atau tidak, terutama di wajahnya, apa perlu ada masase bagian wajah atau tidak. Itu sekaligus untuk closing statement sekalian untuk terapi-terapinya. 那这个是最后一个问题，老师，也最后一个的那个，你可以讲给我们听，在这个研讨会，就是你说过在你的
医院是有那个，我可以说中医吗，老师？中医，那个中医。啊，中医的。那我们对皮肤不是这么保护我们皮肤，可是有那个好像什么messages，就是我看一下，有点在注射哪里？对，刮啊，痧的那个刮痧那个，就是这么用的，有吗，老师？刮痧没有啊，就是我们主要是做光电治疗和注射治疗。Kalau menurut Direktur Liu sendiri itu lebih baik kayak karena beliaunya mungkin tadi saya ngomong ada beberapa terapi tradisional ya Bapak ya. Ya, Tapi beliau ngomong kalau yang diketahui itu lebih kayak ke lasernya seperti itu. Habis itu nutrisinya itu yang lebih penting. 他说的是美素疗法吧，美手，不是美术吧？不是美术，不是啊，不是。就是你知道针灸的那个针的那个埋的哦，没有，那个，中就是医没有，我们做的是一些西哦。医的疗法。Berarti tidak ada Bapak yang kayak seperti kan kita kan mungkin ada traditional medicine-nya ya. ya, Kalau baik. yang dimaksud dari itu lebih ke mungkin tadi itu tradisionalnya itu beda mungkin ya Bapak ya. Jadi Ya, mereka lebih menganut medis barat. ya, Tidak ada ya, kayak titik-titik. Mohon maaf, saya paham maksud Bapak izin. ya, ya, ya. Makanya pakai dengan mesin terapi 我 laser 我们 itu 有 ya. 中医科，对呀，我们有中医科，中医科是做那些针灸啊那些方面。对对对，就是没有按摩在那部分，就是给我们是比较什么我们科室没有，那个按摩一在其下。他科室有。我们有中医的康复，我们医院一共有32个科室，在其他的科室是有的。Oh, jadi untuk di sini punyanya rumah sakitnya atau kliniknya di Dokter Liu itu nggak ada Bapak yang seperti apa pijet-pijet tertentu. Jadi mungkin kurang paham ya atau bagaimana saya juga kurang paham untuk mau menjelaskannya. Ya, Tapi pokoknya tidak ada, hanya mungkin kayak laser tadi dan lain-lain. oke. Ini ada tulisan pertanyaan dari Ibu Rani Gunarso dari Surabaya, Dr. Liu. Untuk meremajakan kulit yang sudah keriput, butuh berapa kali ke Cina? Dan 1 kali ke sana berapa hari? Berapa biayanya? Hasilnya akan nampak setelah berapa lama? Oh, Begitu juga dalam menanam rambut. Terima kasih. oke. 就是我们说过那个对皮肤的老师，这个可以说 OK。第一是多少钱，用多少钱，有多少支，我们这个可以吧，可以让我们知道就是有变化的，对我们皮肤有变化，就是多少支也是，如果可以的话，多少钱的来过中国。啊，你说的是注射以后是注射多少支吗？这个有哦，是玻尿酸吗？也说的是玻尿酸。算，算的那个有变化，对皮肤的那个变化，美容的。我们就看你做的是什么治疗，就是每个人的需求不同。比方说去色斑的，大概就是我说的是人民币啊，就大概几千块钱。那如果是做仪器的抗衰，大概就1万多块钱，1年。我说的大概1年的这个区间里。1年的多少次？1年的多少次？做那个皮肤紧实的嘛，1年就1次啊，一次只有就是1次。OK。一年只需要做1次啊。OK。Nah, oke. Jadi kalau untuk terapi tadi kayak macam kulit ya dan lain-lain ya, Bapak, itu perlu cuma 1 tahun sekali saja nggak apa-apa. Tapi ada 7，就是多少几万或者1万，老师，对不起。人民币1万到2万块钱啊，不等，看具体的项目大概。Oh ya, itu juga maksudnya setiap terapi tidak bisa semuanya hampir sama ya Bapak. Harus melihat juga apa kondisinya
per orang ya Bapak. Jadi nggak mungkin cuma apa maksudnya pasti kondisi kulit personal kan macam-macam begitu. Tapi kurang lebih ya bisa sampai 10 ini dari UNRMB ya Bapak 10.000 yuan sampai 20.000. Nanti bisa dirupiahkan sendiri. Gitu. Tapi itu paling bagusnya cuma satu tahun cuma satu kali itu sudah langsung ada. Oke, ya. Ini dari Pak Surya ada bertanya. Apa boleh tanya langsung? Silakan ya. Oh, Pak, boleh kayaknya Bapak. Oke, Ibu Selvi, tolong Pak Surya ini di unmute. Pak Surya, Selamat silakan. sore, Pak Sinarto. Ya. Selamat sore, sudah diberi kesempatan bertanya pendek saja ke Direktur. Tolong diterjemahkan. Saya mau tanya tentang sayur atau buah atau juga kadang-kadang di Tiongkok itu dari bahan-bahan binatang yang dari Tiongkok yang akan dipakai untuk longevity untuk apa umur panjang ini. Jadi yang kita tadi tahu itu semua ada di sini dan saya mau tanya yang khusus di Tiongkok gitu loh, herbalnya apa atau buahnya apa yang paling bagus untuk ke arah panjang umur ini dan untuk kulit gitu. Jadi itu pertanyaan saya singkat aja. Terima kasih. Silakan Ching Wen, ini pertanyaan terakhir. Ya. 就是OK，好的，老师，这个刚刚老师给我们告诉的是已经我们可以看在我们旁边的，可是我们现在知道就是在中国的，好像美中物的在中国的美食好像有吗？有的是有吗？不是只有那个，是因为好像那个荒江的，就是我们有的，可是我们现在知道这个中国的，我没听明白是什么。这个就是好像黄姜、黑胡椒这个，然后玉的，就是我们可以见到在印尼的，就是像知道的是在中国的菜的水果。中国也，你说姜黄素和黑对，胡椒吗？姜黄素不是姜中国很多黄素，食物，这是有别的吗？老师的药中国这个不是药物，这个就是我们可以吃姜黄粉，也可以用一些姜黄粉的胶囊，这个在中国都是有的呀。不是，我想知道是在中国是有别的吗？老师，是因为这个，就是这个问题是想说，是因为我们这里是已经看见了，想知道，就是好像，呃，可能是因为我们是这里是有重要的关系吧，老师，因为是有重要的关系，想知道就是有别的药，别的营养素的。就是有一点点区别，跟我们的菜、我们的水果。没有区别啊，现在全世界都有啊，在中国可以买到全世界的水果、全世界的药材，可以有全世界的食物啊。我们也，中国当地有很多印尼的餐厅啊，有很多这个，我们在中国也可以吃到印尼菜啊，所以世界都是相通的呀。那如果我们说是草药，草药，对，草药里边含有姜黄素的，是这个意思对，吗？我也想说这个，那这个是中医啊，我是西医。对，老师，对。对，这然个是后可以的，中医的，中药里边有很多有姜黄粉的，但是我们没必要啊，就是本身姜黄粉就很容易得到啊，我们就可以给姜黄粉老师。就可以了。
adalah sisi. Jadi yang mau ditekan juga Bapak Ibu sebetulnya, jadi Dr. Liu ini kan berbasis medis barat. Jadi untuk mungkin kita mungkin memang dari perkumpulan ini mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang mungkin paham herbal dan lain-lain. Tapi yang mau ditekankan adalah ini tuh untuk nutrisi dan pastinya kayak mungkin tadi yang dijelaskan atau apapun itu sudah sekarang tuh semuanya sudah bisa didapatkan di sekitar kita. Habis itu jadi pastinya hampir sama dan hampir mirip-mirip. Tadi saya juga sudah tanyakan tentang herbal. Ini sudah di luar ranah beliau. Mohon maaf, mungkin kayak herbal yang dimaksud kayak kan herbal juga masuk seperti tadi kunyit pun kan sudah masuk ke dalam Ya. herbal gitu Ya, yang beliau betul. maksud. Oke, sebentar. Halo Pak Gunawan Cahyadi. Biasanya Pak Gunawan Cahyadi bertanya. Oke, Pak Gunawan Cahyadi nggak bertanya. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada khususnya Ibu Rani Gunarso, Ibu Sugiyarti, ya, dan teman-teman yang tadi banyak bertanya berkaitan dengan Direktur Liu Fengyan. Untuk itu, kepada Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih bahwasanya seminar Bikti sore ini telah berakhir, telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih. Apa yang disampaikan Dr. Direktur Liu Fengyan sangat bermanfaat buat kami semuanya dan bagian daripada dokumentasi, penelitian dokumentasi kesehatan yang akan kami susun di hasil review untuk seminar Bikti ini. Untuk itu, seminar Bikti kami akhiri dengan baik. Kepada Bapak Joko, kalau kepada Dr. Joko dipersilakan untuk tampil dan memberikan sertifikat penghargaan kepada Direktur Liu Fengyan. Kepada Bapak Joko, dipersilakan. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Joko, kameranya tolong diturunkan ke bawah sehingga nah full moon. Mewakili Bikti, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang sudah menyampaikan informasi dengan baik. Dan pertama-tama saya mewakili Bikti ingin memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk sertifikat kepada Dr. Liu Fengyan yang telah memberikan pelajaran dengan baik kepada semua peserta di seminar ini. Dan silakan diterima sertifikat dari Bikti yang telah kami siapkan sebagai penghargaan kepada Dr. Liu Fengyan. 刘老师，现在我们进行荣誉证书的颁发给刘老师的。我们也想说非常感谢刘老师的今天的分享，是很荣幸也很高兴可以能为您能知道就是很多很好的事情。那我们现在进行荣誉证书的颁发是。刘老师有一句话或是两句话给我们的。好，非常感谢大家的邀请啊！祝大家身体健康，也欢迎大家有时间到中国来看一看，到中国来玩一玩，谢谢。Oke, terima kasih lagi Terima kasih. ya Bapak dan Ibu. Dari semoga sehat selalu dan semoga bisa bertemu lagi dan saya harapkan juga nanti bisa mungkin ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, kita juga berharap bisa ketemu dengan mereka pada seminar
offline. Jadi yang tatap muka langsung sekali waktu. Terima kasih.哦呀，我们也希望可以，也很期待可以下次再见跟刘峰岩老师。如果有机会的话，我们也可以有别的研讨会，对，跟刘老师好的。，好，谢谢。我也谢谢很高兴，老师可以给你翻译。我很抱谢谢歉，不过你的翻译，有点地方是不太那么好的。谢谢你的翻译，非常专业。好的，谢谢老师。 Sertifikat yang kedua diserahkan buat Dr. Sunarto, Ki Sunarto yang begitu semangat menjadi pendamping pembicara yang sudah luar biasa. Ini Kinarto nih adalah senior di PIKTI. Dan sertifikat ini diserahkan buat Ki Sunarto sebagai penghargaan dari PIKTI. Silakan diterima. Terima kasih Dr. Joko, saya melaksanakan tugas dari PIKTI dengan tulus dan disiplin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan juga kami berikan sertifikat penghargaan kepada Dr. Insinyur Arif Bintoro Johan, MPD, yang selalu menjadi pasangan Kinarto yang luar biasa. Silakan diterima sertifikat ini. Dr. Joko, saya mewakilin. Silakan. Ya, saya mewakili dari Yogyakarta, KIABC. Terima kasih, kami terima. Terima kasih. Sertifikat selanjutnya dari PIKTI kami persembahkan kepada Laurensi Tania Suryanadi MD AKP. Silakan diterima sertifikatnya. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan 1-2 kata sebagai seorang interpreter hari ini. Saya sungguh sangat berterima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mungkin dari PIKTI dan lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu hari ini. Tapi saya terima kasih juga pada rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun perilaku yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan dan saya terima kasih untuk sertifikatnya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya dan saya kembalikan kepada Ki Sunarto. Terima kasih kepada interpreter Chingwen. Tidak ada kekurangan, bahkan yang ada kelebihannya. Yang jelas kami banyak belajar. Kami terima kasih kepada Direktur Liu Fengyun dan terima kasih kepada Chingwen. Untuk itu kami serahkan kembali lagi kepada Bapak Dr. Joko untuk menutup acara seminar PIKTI ini. Nah, dan resmi seminar PIKTI ini saya tutup dan berharap semua peserta seminar PIKTI akan mengikuti seminar di minggu depan pada tanggal 1 Juni yang pembicaranya adalah Dr. Wiri Japaris dan Dr. Tan Minghua, Presiden dari Guangzhou Fusion Changchun Hospital, dan akan mendapatkan moderator Rudi Suryana dan closingnya dengan Mr. Didik Waluyo. Openingnya nanti dengan Dr. Ki Sunarto kembali. Dan dengan resmi seminar ini saya tutup. Sampai jumpa di seminar minggu depan. Terima kasih.